Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu semula di dalam solat hikmah duha di bawah tajuk iaitu jahiliah masa kini. Di dalam tajuk jahiliah masa kini ini, Ustazah akan kongsikan bersama dengan semua yang berbahagia muslimin dan muslimat bagaimana ciri-ciri dan juga karakteristik jahiliah pada zaman dahulu, iaitu pada zaman kerasulan dan kenabian, dan bagaimana jahiliah yang ada pada zaman kini. Jadi sebelum tu Ustazah nak hujah sedikit, memberi sedikit definisi apakah yang dimaksudkan dengan jahiliah. Jahiliah ini menurut bahasa asalnya daripada perkataan Arab iaitu jahala, yang bermaksud bodoh ataupun komiti ataupun masyarakat yang mempunyai kebejatan akhlak, kebejatan attitude, kan? Apa yang dimaksudkan dengan kebejatan attitude ni? Kebejatan attitude ataupun kebejatan akhlak ini adalah kemerosotan akhlak dan juga personaliti dalam masyarakat tersebut. Mereka ini adalah golongan yang tidak sampai ilmu pengetahuan kepada mereka. Ustazah bagi contoh kaum jahiliah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ada banyak ciri-ciri yang Ustazah nak kongsikan kat sini. Apakah budaya orang-orang Arab jahiliah ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat jahiliah Arab ini hidup dalam budaya yang dianggap sebagai budaya bodoh. Apa yang dimaksudkan dengan budaya bodoh ini? Iaitu mereka sendiri tidak tahu bahawa amalan yang mereka lakukan itu adalah amalan yang tidak baik. Kerana Islam dan ilmu pengetahuan itu belum sampai lagi kepada mereka. Said Qutb ada mengatakan bahawa kerendahan manusia pada zaman jahiliyah mengakibatkan tersebarnya adat menanam anak perempuan hidup-hidup kerana takut malu dan juga takut miskin. Adat ini diceritakan di dalam Al-Quran sebagai merakamkan tentang keburukan zaman jahiliah, dan kerana di zaman jahiliah inilah Islam dapat selamatkan umat Arab dari jurangnya yang dalam dan mengangkat semula darjat umat manusia secara keseluruhannya. Kalau kita memerhatikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan-amalan jahiliah yang dilakukan oleh bangsa Arab pada ketika itu adalah membunuh anak perempuan. So ini adalah amalan terbesar yang menunjukkan bukti kemerosotan akhlak dalam kalangan mereka. Mereka rasa anak perempuan ini membawa sial, membawa keperkara yang tidak baik dalam keluarga, tidak membawa kemuliaan dalam keluarga. Kalau lahir anak lelaki, mereka suka. Kerana anak lelaki ini dianggap sebagai perwira, dianggap sebagai pahlawan yang akan membawa kemuliaan dalam setiap kabilah dalam bangsa Arab di Quraisy. Tapi jika lahirnya anak perempuan, kita boleh nampak kemarahan mereka. Mereka tidak suka dengan lahirnya anak perempuan dalam kabilah mereka. Mereka akan bermasam muka sehingga muka mereka ni menjadi merah kerana malu dan tahan marah terhadap kelahiran anak perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Di dalam surah An-Nahl yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim, apabila dikhabarkan kepada mereka dengan kelahiran anak perempuan, maka berubahlah wajah mereka menjadi warna hitam kerana menahan marah. Lalu disembunyikan berita itu disebabkan buruknya perkara itu. Justeru dia berkira-kira sama ada untuk terus menjaga anak perempuan tersebut dengan hina ataupun menguburkannya sahaja. Maka Allah kata, alangkah buruknya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Di antara amal budaya lain, amal jahiliyah lain yang dilakukan oleh bangsa Arab adalah mereka ini melakukan amal akhlak yang buruk, iaitu minum arak, berjudi, penyembahan berhala. So itu adalah budaya-budaya yang langgar norma kemanusiaan. Minum arak tu macam rutin dalam kehidupan mereka. Macam minum air masak, minum arak ni. Dia dah jadi budaya. Setiap ada kerajaan mesti kena ada hidangkan arak itu.
Sama juga seperti judi, mencuri, penindasan, mengambil hak orang lain, berlaku pergaduhan, penghinaan di antara kabilah. So itu adalah amalan Arab jahiliyah. Dan bila kita meneliti sirah Rasulullah, kita baca, kita akan rasa teruk betul lah bangsa jahiliyah ini, teruk betul lah bangsa Arab ini, kerana mereka ini seolah-olah berakhlak seperti orang yang tidak bertamadun. Tapi kita tak nampak, rupanya pada zaman kini, iaitu pada zaman sekarang, kita seolah-olah dibayangi dengan sifat jahiliyah pada zaman dulu. Kalau zaman dulu, mereka membunuh anak, tanam anak hidup-hidup, jahiliyah zaman sekarang ni lebih teruk. Apabila lahirnya anak hasil daripada penzinaan, buang rata-rata, buang dekat masjid lah, buang dekat rumah orang lah, campak daripada bangunan lah, na'udzubillahi min zalik. So ini adalah di antara amal jahiliyah masa kini. Jadi kat sini Ustazah nak kupaskan, kita masih dibelenggu, masih lagi belum merdeka daripada aspek pegangan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat jahiliah sekarang sepatutnya tidak dianggap sebagai jahiliah lagi, sebab definisi jahiliah ini adalah mereka yang tidak sampai ilmu pengetahuan kepada mereka, tidak sampai lagi hidayah dan ilmu ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan Islam. Tapi sekarang pada tahun 2021 ni di Malaysia khususnya, Islam tu dah sampai. Islam tu dah sampai. Jadi Ustazah berani untuk mengatakan bahawa siapa yang beragama Islam mesti akan tahu tentang asas ataupun basic hukum hakam Islam itu. Bila kita tanya, apakah hukum berzina? Boleh jawab haram. Apakah hukum mencuri? Tahu, akan potong tangan dan sebagainya. So itu adalah bukti menunjukkan mereka faham tentang konsep hukum hakam Islam ini. Tapi kenapa tak buat? Kan? Kerana jiwa masyarakat sekarang sakit. Bila ni kita nak cakap tentang hal hati ini, hati ini terbahagi kepada 3. Kita ada hati yang selamat, kita ada hati yang sakit dan kita ada hati yang mati. Hati yang selamat ini apa? Hati yang benar, hati yang sentiasa cenderung untuk melakukan kebaikan, hati yang sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang sakit ni apa? Hati yang cenderung untuk melakukan kejahatan, tetapi dalam masa yang sama menyesal. Iman turun naik. Kadang-kadang positif, kadang-kadang rasa nak buat jahat, tiba-tiba rasa menyesal, tiba-tiba rasa takut, esok buat jahat balik. Itu hati yang sakit. Hati yang mati adalah mereka yang tidak takut melakukan dosa. Bahkan mewar-warkan lagi dosa dan juga kesalahan yang dilakukan. Tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diceritakan tentang azab, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada rasa gentar, tak ada rasa takut. Jadi kita takut masyarakat kita sekarang ini mempunyai hati yang sakit dan juga hati yang mati. So ada banyaklah contoh-contoh. Kalau dulu berlaku penindasan kepada orang miskin, masyarakat Arab dulu, menindas hamba, mengambil hak hamba, menjadikan wanita ini sebagai hamba, tidak diberi upah dan sebagainya. Wanita ini dijadikan sebagai harta dan sebagainya. Bila kedatangan Islam, Allah datang dan angkat martabat wanita tersebut, sehingga Allah memberi peluang kepada wanita ini untuk turun dalam lapangan dakwah. Nabi Muhammad memberi peluang pada kaum wanita untuk memberi idea-idea bagaimana cara untuk menyebarkan lagi agama Islam. Tetapi sekarang, na'udzubillah, wanita itu sendiri telah menjatuhkan maruah wanita itu sendiri. Dengan menggadaikan tubuh badan, tidak rasa berdosa, tidak rasa bersalah, membuka aurat, berlaku eksploitasi kepada wanita, menjadikan wanita ini sebagai iklan dan sebagainya. Maksudnya kita dah kembali semula kepada zaman jahiliah bangsa Arab sebelum ini. Okey, di antara contoh lain lagi yang Ustazah boleh bagi di sini iaitu perang. Kalau dulu ada perang, bergaduh di antara satu sama lain. Bila datangnya Islam, wujud amalan mengeratkan silaturahim, menjaga hubungan sesama manusia. Bila sampai waktu sekarang, bergaduh tu jadi biasa pula. Dengki di antara satu sama lain, rasa tak puas hati sehingga berlaku membunuh dan sebagainya. Kita boleh baca di akhbar-akhbar. So ini adalah contoh yang Ustazah nak kata pada zaman sekarang kita masih lagi dibayangi dan dibelenggu oleh amal jahiliah Arab pada masa dulu.
Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil peluang untuk saling mengingati di antara satu sama lain, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita semua ini terkeluar daripada kemungkaran dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat rahmat dan keredaan Allah. Sama-sama kita berdoa insya-Allah. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.